Situasi banjir di Kelantan, penduduk terjejas di negeri itu menunjukkan peningkatan dengan 13 PPS dibuka di daerah Pasir Mas, Pacok dan Tanah Merah. Perinciannya langsung bersama Amirul Hafiz Rosli di Kelantan. Amirul, bagaimana situasi semasa di sana? Ya, sahih. Perkembangan banjir di Kelantan, jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan terus meningkat kepada 3,482 setakat pukul 4 petang tadi. Semua mereka daripada 1,095 keluarga ditempatkan di 13 pusat pemilihan sementara PPS di 3 daerah iaitu Pasir Mas, Tanah Merah dan Pacok. Menerusi portal info bencana JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah penduduk terjejas banjir di Pasir Mas adalah paling ramai iaitu 3,016 orang daripada 947 keluarga yang berada di 10 PPS. Di Pacok adalah 221 orang daripada 70 keluarga berada di 2 PPS, diikuti 22 orang daripada 9 keluarga di 1 PPS di Tanah Merah. Manakala 1 PPS di Kota Baru iaitu PPS di SK Pangkar Kalong ditutup pagi tadi. Sementara itu, menurut laman web Public Info Banjir, paras Sungai Golok di Rantau Panjang masih melepasi paras bahaya dengan bacaan 10.25 meter berbanding paras normal 5 meter. Dua lagi sungai melepasi paras waspada iaitu Sungai Golok di Kuala Jambu Tumpat dengan bacaan 2.24 meter berbanding paras normal 0.7 meter, dan Sungai Golok di Empangan Bukit Kuong di Rantau Panjang dengan bacaan 17.23 meter. Saya kira itu saja perkongsian ataupun info berkenaan dengan banjir di Kelantan. Untuk anda penonton berita ATM, terus bersama Syahid di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Amirul. Sementara itu, bagi menampung keperluan penduduk terjejas banjir di Kelantan yang meningkat, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri menerima tambahan 900 kit makanan. Pengarahnya Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Azhar Mujab memaklumkan kit makanan sedia ada berjumlah 3,500 sebelum ini telah diagih ke beberapa daerah terjejas banjir. Justru jelas beliau, pihaknya telah memohon tambahan kit makanan dengan nakma. Kit makanan itu merupakan inisiatif tambahan kepada penduduk terkesan banjir yang memerlukan selain bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan NGO. Bagai pelangi selepas hujan, usahawan di Kuala Terengganu Muhammad Anwar Arifin yang sebelum ini rugi besar selepas restoran ikan bakar miliknya ditenggelami banjir, bangkit semula dalam perniagaan. Percubaannya menjual hidangan popular pada musim tengkujuh, ubi tonyoh, membuahkan hasil. Sajian itu berinspirasikan resepi yang dilihat di media sosial. Permintaan sehari dalam 2-3 hari ni, mula-mula kita buka tu, hari Jumaat tu kurang sikit. Hari kedua meningkat. Sampai ke hari ni, cuaca panas pun orang makan ubi tonyoh. Biasanya ubi ni orang makan musim hujan. Tapi ni alhamdulillah lah, mana rezeki adik-beradik ni kita buat kerja. Mana ni budak-budak kerja ada, mana orang makan ubi tonyoh. Siapa lah kat jalan apa. Muhammad Anwar berjaya menjual hampir 500 bekas ubi tonyoh. Lebih 300 kg ubi kayu dan 45 kg kelapa parut disediakan untuk hidangan berasaskan ubi kayu kukus itu. Biasanya kita makan ubi rebus je musim-musim hujan ni. Jadi ubi tonyoh ni mana pertama kali dengar. Tengok dalam lepak buku ke. Ya, sebenarnya ubi kayu ni memang musim hujan je banyak. Jadi kalau kita nak cari ubi kayu memang musim-musim ni je. Musim lain tu ada tapi tak banyak lah. Sebelum ni tak pernah dengar. Yang biasa dengar ubi ketuk. Pertama kali dekat sini. InsyaAllah kalau apa ini tu datang lagi lah. ...160 stesen pengecas kenderaan elektrik EV akan diwujudkan di seluruh Pahang menjelang tahun 2025. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, ia sebagai langkah menambah pemilikan EV dalam kalangan rakyat di negeri itu. Kan ni adalah di Petronas ada, tapi masih belum mencukupi, sebab tu kita minta ditambahkan lagi. Sebab bila kita bercakap pasal kereta EV ni, ramai yang melahirkan rasa kebimbangan mereka
mereka tidak dapat balik semula ke tempat yang mereka bertolak. Contohnya daripada Kuantan, kalau mereka pergi ke Cameron Highland, mereka bimbang mereka tak sempat patah balik sebab tak ada tempat nak cas. Sebab tu kita berusaha untuk menambahkan lagi. Datuk Seri Wan Rosdi yang ditemui media selepas majlis perasmian Pusat 4S Cherry di Semambu, Kuantan memaklumkan pemasangan stesen pengecas di negeri itu akan dilaksana secara berfasa. Kuantan akan menerima lebih banyak stesen bersesuaian dengan populasi penduduk yang ramai di daerah itu.